Siapa yang rasa tajuk pengatur caraan susah, buat macam ni. Selepas kiraan 3. 1, 2, 3. Tunjuk dekat kamera. Okey, ada yang buat macam ni. Dan ada juga yang buat macam ni. Okey, bagus, tak apa. Cikgu akan cuba terangkan secara perlahan dan jelas supaya anda semua at least dapatlah 50%, dapatlah 40%. Okey, jadi cikgu akan mulakan start share screen sekarang. Jelas ke tak? Awak boleh nampak tak screen sekarang? Nampak. Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang fokus. Minggu lepas kita belajar tentang perisian pengatur caraan. Yang mana untuk yang lebih fokus kita belajar tentang features ataupun tools yang ada pada pengatur caraan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang perkakasan untuk pengisian pengatur caraan. Maksudnya apa yang kita nak letak dalam kita punya sistem pengatur caraan. Jadi ni cikgu patah balik yang semalam punya, minggu lepas punya. Jadi apakah maksud perisian mikro pengawal? Perisian mikro pengawal adalah program yang mengawal dan menyelaras untuk menyediakan paparan antara muka. Jadi, awak dah tahu, awak dah belajar tentang pseudocode. Awak dah belajar tentang carta alih. Jadi, macam pengatur caraan ni, macam cikgu kata, sistem digunakan untuk kawal. Contoh macam lampu traffic light tu, untuk kawal dia supaya dia boleh jadi lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nur Iman Amani kata tak nampak skrin. Macam mana dengan yang lain? Nampak tak? Nampak. Iman Amani kalau guna cuba tutup, cuba keluar balik kemudian masuk balik, ataupun cara kedua cuba tengok. Kadang-kadang slide kat situ tekan pencet. Dah boleh dah? Boleh Iman? Boleh? Okey, alhamdulillah. Boleh. Okey. Jadi okey, bagus. Jadi pengatur caraan ni supaya contoh kalau traffic light tadi dia boleh bertukar lampu merah ke hijau ke kuning. Ataupun mesin gedegang kita dah ada satu sistem yang dia tahu bila masuk duit, dia akan record duit tersebut, kemudian akan keluar item. Jadi macam mana pula dengan perisian mikro pengawal? Kalau zaman dulu kita buat manual, kita kena lukis pakai pensel. Tapi zaman sekarang dia dah maju. Kita dah ada perisian. Bahasa Inggeris? Okey, ada yang cakap suara cikgu slow. Slow sangat ke? Tak. Ahmad Syafi pakai headphone ke? Dia kena dua tau. Satu mungkin ada voice dekat Gmeet ni, lagi satu setting dekat komputer. Dekat komputer tu maksimum. Buat Cikgu, maksimum. kalau cikgu macam robot tu sebab headphone saya. Oh, sebab headphone. Okey, tapi ni Ahmad Syafi kata tak pakai headphone kan? Itulah dia, suara dah jelas dah. Okey, tak apa. Siapa yang tak jelas tu, tak jelas sangat ke? Memang tak dengar sangat ke macam mana? Ahmad Syafi, sila unmute. Cepat-cepat, cikgu nak laju ni. Syafi dah jawab ke? Apa dia tadi Syafi? Dengar tapi slow. Walaupun dah kuatkan suara lah. Dah 100 dah. Okey, maksudnya technical error sebab yang lain kata dengar. Kalau contohnya tak dengar, cikgu akan tukar mic. Yang penting semua dengar kan? Yang lain? Selain Ahmad Syafi? Dengar. Suara pelan juga ke kuat? Dengar. Dengar kuat? Okey, maksudnya technical error. Tak apa Syafi. Cuba dengar apa yang boleh je. Tapi cikgu record ni nanti boleh tengok balik untuk ulang kaji. Okey? Alright, lagi sekali. Untuk zaman dulu kita perlu laka. Ambil pensel, kita lukis lita. Nampak kan buat cikgu? Kita lukis lita satu persatu. Tapi sekarang dah mudah.
kita ada perisian atau bahasa Inggeris dia kita panggil software. Perisian untuk buat papan antara muka. Jadi dia program yang mengawal dan menyelaras dalam menyediakan paparan antara muka sistem pengatur caraan kita. Jadi yang ni sebenarnya dah belajar juga masa darjah 4. Masa darjah 4, awak belajar tentang perisian mikro pengawal yang dinamakan sebagai Scratch. Dan sebenarnya ada banyak perisian mikro pengawal yang mana hari ini kita akan belajar tentang perisian mikro pengawal Tinkercad. Okey, jadi lagi sekali kita akan fokuskan minggu lepas awak dah belajar tentang tools ataupun elemen-elemen apa yang ada kat perisian. Yang mana minggu lepas kita terangkan, cikgu terangkan tentang perisian Scratch. Sebagai contoh dekat sini, tools yang ada adalah upload. Boleh tak buka muka surat sekarang, buka muka teks, muka surat 49. Buka sekarang. Muka surat 49. Dah? Okey. Bahagian muka surat 49 ni, awak ada nampak satu paparan. Nampak tak? Cikgu tunjuk kat kamera. Okey. Awak nampak satu paparan. Yang mana paparan ini menggunakan perisian Scratch. Yang mana awak belajar darjah 4 dan juga dalam buku teks ni contoh yang ditunjukkan adalah perisian Scratch. Jadi bila awak buka je software tersebut, awak buka perisian tersebut, awak boleh nampak beberapa perkataan macam device, upload. Jadi itu yang awak belajar minggu lepas. Awak kenal apa maksud butang-butang ini. Siapa yang macam ingat-ingat lupa, jangan risau, buka balik Google Classroom, boleh nampak dekat situ. Boleh ulang kaji balik. Okey, tapi hari ni cikgu tak nak sentuh mengenai ini. Cikgu akan sentuh terus tentang apa perkakasan yang diperlukan untuk bina sistem pengatur caraan tersebut dengan bukan Scratch tetapi menggunakan Tinkercad. Jadi macam mana nak buka Tinkercad? Pada ruangan Google awak cari je tinkercad.com. Jadi dia akan keluar seperti paparan macam ni. Fokus sebab lepas ni inilah projek awak. Awak cari tinkercad.com, tinkercad.com. Kemudian awak sign in. Untuk siapa yang tak ada account lagi, sign up dan awak akan nampak paparan seperti ini. Belah kiri ni awak akan nampak nama. Nama awak lah. Contohnya nama cikgu Amira Fahira dan nama awak mungkin Ahmad Syafi dan sebagainya. Dan kat sini ada banyak jenis. Apa yang dimaksudkan dengan Tinkercad ni? Dia bukan hanya boleh buat sistem pengatur caraan sahaja. Tinkercad ni boleh bina pelbagai jenis reka bentuk. Boleh bina untuk elektrik, untuk bina litar elektrik, bina sistem pengatur caraan, paparan antara muka. Kemudian, ini contoh yang lain. Dengan Tinkercad ni juga boleh bina phone casing. Betul siapa yang komen tadi. Phone casing boleh, bentuk 3D. Boleh bina rumah, boleh bina spek mata untuk fashion, boleh bina model 3D ataupun patung. Boleh juga bina gazebo dan pengangkutan dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan fokus kepada elektrik, tajuk kita pengatur caraan. Jadi awak akan pergi kepada pilihan yang kedua, bukan 3D design. 3D design yang buat rumah dan sebagainya. Awak pergi ke circuit dekat sini. Okey, jadi bila awak tekan circuit, dia akan keluarlah perkakasan ataupun alatan apa yang kita gunakan. Lagi sekali, sila berikan tumpuan anda semaksimum yang mungkin sebab selepas ini projek yang anda kena buat. Untuk tajuk ni, ini projek yang akan bagi markah TP6, markah paling tinggi. Jadi, dekat komponen ada macam-macam jenis komponen ataupun perkakasan yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, jadi sekarang fokus. Okey. Jadi sekarang kita akan tengok dekat sini. Semua boleh nampak dengan jelas kan? Kita akan belajar satu persatu. Jenis perkakasan bagi perisian pengatur caraan. Sekejap. Okey. Jadi yang pertama, sambil cikgu terangkan, sila buka muka surat 51.
Sebelum cikgu pergi lebih jauh, buka muka surat 51 sekarang. Siapa yang dah buka muka surat 51 sila buat macam ni. Saya. Dah, okey bagus Mawar dah. Buat macam ni dekat kamera, 51. Okey, yang cikgu akan terangkan, yang awak akan nampak dekat slide yang cikgu share ini adalah, yang awak akan nampak ni adalah dalam bentuk simbol. Untuk dalam realiti, kehidupan sebenar, apa yang awak akan nampak adalah seperti di muka surat 51 ini. Jadi sementara cikgu terangkan, awak ngintai-ngintai juga buku teks. Okey? Jadi apa perkakasan yang ada? Fokus. Yang pertama adalah papan mikro pengawan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah ada banyak jenis. Tapi dekat dalam Tinkercad ni awak akan belajar dua jenis lah. Yang pertama kita ada microbit. Cara untuk drag dia adalah dengan cara pilih simbol dekat sini. Alamak, lag. Okey. Pilih simbol dekat sini, lepas tu drag saja. Awak dorong dia dan awak lepaskan. Macam tu. Okey. Macam sekarang ini, dua ini adalah papan mikro pengawal. Yang pertama jenis microbit, yang kedua jenis Arduino Uno R3. Boleh nampak dekat sini. Jangan tekan raise hand button. Mengganggu cikgu. Sabar, nanti kalau ada soalan nanti. Okey. Jadi, apakah fungsi papan mikro pengawal? Dia punya bentuk yang sebenar boleh nampak dekat buku teks dan ini adalah simbol yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengawal peranti elektronik berdasarkan atau cara yang dimuat turun ke dalam dia. Apa maksudnya? Maksud dekat sini, mikro pengawal ni macam chip. Kita masukkan chip dalam dia dan dia akan mengawal semua yang ada sekitar dia. Kalau dalam tubuh pada manusia, cikgu boleh samakan papan mikro pengawal ini seperti otak manusia. Sebab dari otak manusia lah akan kawal kita untuk bertindak, untuk rasa lapar. Untuk kalau contoh kita nak pergi tandas, kita akan rasa macam sesuatu yang menyebabkan kita rasa sakit perut ke dan menyebabkan kita nak pergi tandas. Okay. Jadi papan mikro pengawal ni adalah untuk mengawal. Dia akan buat proses input, proses dia sekitar arus elektrik tersebut dan juga output. Sekarang fokus dekat papan putih cikgu. Apakah maksud input, proses dan output? Input. Bahasa Inggeris dia ada perkataan in dekat depan iaitu masuk. Jadi input ni daripada arus elektrik yang luar, daripada plug awak contohnya, dia akan masuk menggunakan apa-apa USB ke, kalau contohnya wire telefon ada banyak jenis kan. Contoh ni contoh USB. USB ni macam akan mengalirkan arus elektrik. Cikgu tak nampak. Tak nampak? Alamak, sebab cikgu tengah guna headphone. Kalau contohnya awak ada charger, awak ada kepala dia kan? Charger telefon. Atau charger laptop. Ada. Okay. Kita akan gunakan itu sebagai medium untuk arus elektrik masuk. Bila dia masuk ke mikro papan pengawal, ni contohnya kita punya papan pengawal, dia masuk, inilah input. Input ni apa-apa yang masuk, arus elektrik masuk. Jadi dekat sini dia akan melaksanakan proses. Kemudian dia ada proses. Contohnya ni arus elektrik positif, negatif, dia akan bergerak positif, negatif, kemudian kepada output yang keluar. Itulah akan terjadinya, apa ni akan sambungkan kepada peranti-peranti yang lain, perkakasan yang lain. Jadi ingat, apa fungsi papan mikro pengawal? Kita boleh ingat sebagai otak untuk mengawal input, proses dan juga output. Okey, seterusnya kita ada peralatan yang kedua iaitu suis tekan. Ataupun dalam untuk bahasa Inggeris dekat Tinkercad ini adalah, boleh tengok scroll, adalah push button. Bahasa Inggeris dia adalah push button. Guna teknik drag tadi. Okay, nampak tak? Nampak tak push button? Alamak, mana pergi tadi? Kejap Okay, ni push button dia. Boleh nampak dekat sini? Okay, push button ni ada banyak jenis seperti switch tekan buka, switch tekan tutup. Ada banyak juga warna dan bentuk. Macam awak tengok dekat buku teks, awak boleh nampak warna kuning, warna putih, warna merah. Tapi fungsi dia adalah sama untuk putuskan atau sambungkan litar.
dia berfungsi macam switch lah. Kalau contoh switch lampu kan, awak tutup, arus mengalir. Kalau contohnya switch lampu, awak tutup. So lampu tu terbuka atau tutup? Unmute, jawab je ramai-ramai. Awak tutup switch. So lampu tu buka ke tutup? Tutup. Ya, betul. Tutup. Tapi kalau awak buka switch tu, awak turn on, apa jadi? Lampu terbuka. Lampu terbuka. Ya, betul. Lampu terbuka. Jadi, untuk switch tekan ni, fungsi dia kalau awak tekan, arus akan mengalir. Jadi, awak punya lampu ke, awak punya audio ke akan berfungsi. Tapi kalau awak buka balik, awak bagi dia keadaan asal, arus akan terputus. Arus tak akan mengalir. Komponen pun tak akan berfungsi. Arus pun akan diputuskan lah. Itu tentang switch tekan. Kemudian kita ada perintang. Inilah bentuk perintang. Macam mana bentuk dia dalam realiti? Dalam buku teks. Kau boleh nampak perintang. Okey, perintang ni tujuan dia adalah untuk menghadkan arus elektrik. Sebagai contoh, air sungai yang mengalir. Air sungai mengalir sangat laju. Dan bila laju sangat, awak nak berenang boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh. Kelas? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak dengar? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Kenapa tak boleh? Bakul sangat. Okey, sebab kuat sangat. Betul. Jadi akan risiko lemas ataupun tenggelam. Jadi macam mana kita nak bagi air itu mengalir dengan perlahan dan tenang? Pertama, kita boleh bina benteng. Yang kedua, kita boleh ambil batu, kutip batu, bina macam benteng tersebut. Jadi air akan mengalir dekat lubang-lubang antara batu-batu tersebut. Jadi air akan mengalir dengan tenang. Jadi fungsi perintang ni macam tu juga. Jadi dia akan hadkan arus. Apa yang terjadi kalau arus banyak sangat? Sebagai contoh, pernah tak hujan lebat dekat rumah, tiba-tiba rumah awak boom, switch semua termati, blackout. Pernah tak? Pernah kot. Okey. Dekat situlah hero Pernah. dia adalah Okey, dekat situlah hero-nya adalah perintang. Jadi bila ada kilat je, arus sangat kuat, dia masuk kat rumah awak, terus dia lebih high, dia akan, perintang tersebut akan putuskan. Putuskan litar. Contoh, Pana awak buat cikgu lagi sekali. Okey, contohnya dekat sini. Okey, contoh, ini awak punya mikro pengawal kat rumah contohnya. Jadi awak punya arus masuk. Biasa arus masuk banyak ni je. Tebal banyak ni. Biasa dia masuk 20. Nilai dia lah kan. Okey. Tapi tiba-tiba ada kilat. Petir. Arus yang masuk adalah 100. Melebihi yang sepatutnya. Jadi sebelum dia sampai ke komponen awak, sebelum dia sampai ke komputer awak, sebelum dia sampai ke lampu awak, sebelum dia sampai dekat apa-apa peralatan elektrik awak, dia perintang ini akan jadi hero. Dia akan halang arus ini. Jadi sebab itulah blackout. Dia putuskan terus. Apa yang jadi kalau tak ada perintang? Sebab itulah berlakunya kebakaran. Sebab itulah berlakunya peranti tersebut meletup. Sebab arus yang masuk lebih dari apa yang sepatutnya. Bila ada perintang, dia akan bertindak sebagai hero, dia akan hadkan. Dia akan tapis arus yang masuk. Jadi itulah tujuan perintang. Jadi contohnya kalau masuk sepatutnya 20. Tapi yang masuk hanya 10. Jadi itu tak akan berlaku apa-apalah. Kalau lebih daripada had dia, barulah arus tersebut akan terputus. Okey, sebelum seterusnya. Kenapa ada perintang tapi tetap meletup? Contoh, awak dah pasang perintang dah dekat awak punya komponen. Contohlah awak pasang, awak nak hidupkan lampu. Awak buat mikro pengawal untuk lampu menyala je. Satu lampu menyala, lampu merah. Awak masuk, awak sambungkan input tadi, awak guna plug. Kemudian kenapa masih meletup? Awak punya lampu ni meletup. Walaupun ada perintang. Walaupun ada Sebab perintang. bateri tu banyak sangat, dia tak boleh kawal. Okey, bagus. Betul Elman. Sebab yang bateri ni banyak sangat, arus yang masuk ni banyak sangat. Contoh awak punya perintang dia ada nilai-nilai dia.
contoh perintah awak, nilai maksimum yang dia boleh tanggung adalah 100. Jadi kalau arus awak masuk 80, ada apa-apa berlaku ke dekat lampu? Akan terputus tak? Tak ada. Tak ada. Okay, yang baru. Untuk nyalakan lampu, macam tu, dia perlukan nilai 50. Jadi apa yang terjadi, perintah ni pula dia boleh tanggung sampai 100. Jadi macam tadilah, kalau awak punya input masuk 80, perintah ni akan bertindak sebagai hero, putuskan litar. Tapi kalau dia masuk 50, lampu menyala. Kalau dia masuk 60, lampu 60, jadi perintah ini akan, contoh perintah 100, kalau dia masuk 180, akan apa jadi dekat lampu tu? Kalau tak ada perintah. Tertutup. Kalau tak ada perintah. Meletup. Meletup, terbakar. Apa jadi kalau ada perintah? Tak ada apa-apa tu. Mat, tapi tertutup. Tak ada apa-apa jadi, betul, dekat lampu, tapi lampu tak menyala sebenarnya. Sebabnya dia dah putuskan litar. Tapi apa yang menyebabkan walaupun ada perintah dia terbakar? Maksudnya sebab terlampau kuat. Kalau 100 lebih sikit je dia boleh tahan. Tapi kalau tiba-tiba arus yang masuk tu sampai 1000, 10,000, jadi perintah ini kan boleh tanggung 100 saja. Jadi dia pun dah lebih sangat daripada nilai yang dia boleh kawal. Sebab tu boleh meletup juga walaupun ada perintah tersebut. Jadi contohnya awak punya nilai tu besar, awak perlukan perintah yang besar juga. Okey. Seterusnya, tadi itu kita cerita panjang lebar tentang perintah. Kemudian kita akan belajar tentang pembas. Pembas ataupun buzzer, ataupun dekat sini dia dikenali sebagai piezo. Okey. Kenapa cikgu tunjukkan juga bahasa Melayu dia supaya boleh rujuk buku teks? Kenapa cikgu tunjukkan dan cikgu sebut juga bahasa Inggeris dia? Sebab lepas ni awak kena buat projek dekat sini. Jadi bila awak buat projek dekat sini awak kena tahu. Nanti awak tak tahu mana satu pembas, mana satu buzzer. Jadi kat sini awak boleh tahu dah, cikgu dah ajar, iaitu piezo ini adalah buzzer. Jadi buzzer ni ataupun piezo ataupun pembas ni berfungsi untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Maksudnya awak punya jam loceng ke kring ataupun apa-apa alat macam pon-pon, awak punya mainan yang ada bunyi tu pun sebab ada piezo, sebab ada buzzer ini. Kenapa dia kata keluarkan isyarat? Arus kalau mengalir dia berbunyi. Dekat situ kita tahu kita dah dapat isyarat yang ada arus mengalir. Contoh kita pasang dah tapi buzzer ini tidak berbunyi. Maksudnya kita mungkin pasang salah. Ataupun arus tu dia tak mengalir mengikut kitaran yang sepatutnya. Ada yang terputus ataupun ada komponen ataupun wire yang tak bersambung dan sebagainya. Kalau contohnya awak buat komponen awak dia bunyi ting ting ting, maksudnya kat situ awak tahu awak pasang dengan betul. Awak pasang litar tersebut dengan sempurna. Kemudian kita belajar tentang perkakasan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima iaitu LED. Dalam bahasa Melayu dia, LED ni bahasa Inggeris sebenarnya. Cikgu tak tahu kenapa dia tulis LED. Tapi kita memang biasa panggil LED lah. Tapi dalam bahasa Melayu dia adalah diod pemancar cahaya yang mana ada pelbagai jenis warna. Contoh boleh nampak dekat buku teks tu ada warna merah, kuning, hijau. Jadi dekat sini pun boleh berubah color. Awak nak warna green, awak boleh tulis kat sini color. Okay, nama boleh tulis kat sini, diod pemancar cahaya. Nantilah yang tu. Jadi warna, contoh nak warna orange. Awak boleh tukar warna orange, nak warna biru, tukarlah warna biru. Apa macam tadi, piezo ataupun buzzer ataupun pembas tu untuk bagi isyarat bunyi. Tetapi diod pemancar cahaya atau LED ni adalah untuk mengeluarkan isyarat cahaya. Kalau ada arus, maksudnya dia akan bercahaya. Jadi apa maksud kalau lampu tersebut tidak menyala? Cikgu nak tanya lelaki. Siapa rasa lelaki, please click the raise hand button. Klik butang raise hand. Switch dia tutup. Sebab betul juga sebab switch dia tutup. Bila Sebab switch tutup maksudnya arus LED ni tak pasang ataupun tak pasang dengan betul. Okey, tak pasang dengan betul.
betul juga tu, dia ada komponen positif negatif. Jadi tak pasang betul sebab tak tekan switch tekan ataupun tak ada arus, tak ada input. Maksudnya tak ada arus yang boleh mengalir. Okey, bagus Syafiq. Bagus. Khalil Ainan yang tadi jawab. Kan? Awak jawab kan tadi? Okey. Alright, bagus. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang perkakasan papan reka. Dalam bahasa Inggeris ataupun dalam kita punya perisian ini dikenali sebagai breadboard small. Drag je. Okey, inilah papan reka untuk buat sambungan litar. Maksudnya kita akan masukkan wire dekat sini. Sebagai contoh, masukkan dekat sini. Pasal awak gerak ke sini. Sini, sini dan sebagainya. Okey. Jadi, yang kat sini sebenarnya dia ada formula dia. Dia akan ada secara menegak dan juga secara melintang. Contoh, kalau contohnya awak salah pasang, awak nampak awak dah ada wire kat sini. Contoh kat sini awak letak. Okay, contoh kat sini. Okay, pasal awak pasang lagi macam ni, macam ni, macam ni. Tapi sebenarnya awak nak sambung kepada ni, LED. Jadi apa yang akan terjadi adalah kalau awak salah ikut formula dia, sama ada menegak atau melintang, dia punya arus akan terputus. Bila arus terputus, walaupun awak nampak, saya dah pasang wire cikgu, saya dah letak dah komponen. Macam tadi kata, mungkin lampu tak menyala sebab dia salah kaki. Saya dah letak dah dekat positif, negatif dia. Tapi kenapa masih tak mengalir? Kenapa saya punya LED masih tak menyala? Jawapan dia sebab awak salah letak wire. Jadi arus tak boleh nak bersambung. Arus tak boleh nak mengalir sebab wire dia tak bersambung. Yes. Okey. Seterusnya kita akan belajar tentang motor servo. Dekat dalam bahasa sini, perisian ni adalah micro servo. Micro servo ni berfungsi untuk buat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Kemudian kita ada wire. Okey, seterusnya kita ada wire. Wire ada 3 warna, merah, biru, hijau. Dan fokus, wire ini sebenarnya natural sahaja. Walaupun ada pelbagai jenis wire seperti yang awak nampak dekat buku teks awak tu, ada warna merah, hitam, hijau, kuning. Tetapi sebenarnya dia natural, dia tak ada power apa-apa. Maksudnya kalau awak pegang wire tu, tak adalah awak kena short ke apa, tak mungkin kena. Tapi kenapa ada banyak warna ni? Biasanya orang gunakan untuk sebagai panduan. Contohnya warna merah, warna hijau contohnya dikenali sebagai wire natural. Yang ni sebabnya warna hijau macam warna bumi. Jadi orang akan tandakan warna hijau ni adalah natural. Sama juga warna hitam, warna biru ataupun warna dia ada positif ada negatif. Tapi kalau contohnya awak nak jadikan wire natural awak tu, ini wire natural tapi awak tak nak guna hijau, awak nak guna warna merah, boleh? Tapi bayangkan kalau ada 3 wire warna sama, merah, awak guna warna merah semua untuk positif, negatif dan yang natural tu, apa yang berlaku akan short. Macam tu. Contohnya kalau wire bumi tersentuh dengan wire yang lain, dia akan short. Kalau awak asingkan warna, awak dah boleh tahu apa yang menyebabkan meletup ni. Awak tengok wire diorang bersambung, oh sebabnya ni. Awak dah tahu apa yang awak betulkan. Kalau warna merah, confused. Awak akan confused dan benda tu akan membawa risiko bahaya. Seterusnya kita ada kabel USB. Tu yang cikgu nak tunjuk tadi, tapi sebabnya, okey boleh je ni. Okay, kabel USB macam ni lah. Macam biasa yang kepala dia macam ni. Yang ni untuk input dia. Jadi macam-macam wire kalau awak tengok. Kalau awak charge telefon. Charge telefon, ini wire dia. Okay, ni contoh iPhone, untuk Android lain lah. So ada macam-macam jenis kepala. Yang mana yang ni kalau contohnya dia sambung daripada plug, dia akan jadi medium untuk arus mengalir. Itulah akan jadi input kepada dari plug ke wire ini adalah output. Plug itu adalah input. Tapi kalau contohnya untuk papan mikro pengawal bila awak sambung, ini yang akan jadi input. Ini yang membawa arus tersebut. Okey. Jadi kabel ni untuk memuat turun atau cara ke dalam papan pengawal. Yes. Cikgu. Ya. Kalau switch terbuka,
kita tengah charge, lepas tu switch terbuka, lepas tu phone tu kita tengah guna, Aha. lepas tu tapi kita dah sabut dalam benda ni, charger ni, wire dia ni. Lepas tu Okey. ada orang macam baby datang ambil makan ke apa jadi? Maksud awak buka, maksudnya macam ni lah, terbiar macam ni. Tengah, Contohnya tapi tengah on. Contoh macam ni, awak charge telefon macam ni. Lepas Mm-mm. tu awak charge, lepas tu masa awak dah buka macam ni lah. Lepas tu saya lupa nak off. Lepas tu kalau adik saya makan ke apa jadi? Okey, Boleh kalau mati kan apa yang, cikgu? tak adalah mati, dia ikut sistem keselamatan yang ni juga. Sebab sekarang dah maju, ada juga wire ni, kalau awak beli dekat China yang harga berapa sen tu, itu bahaya. Dia tak ada sistem keselamatan yang tinggi. Yang mana kalau pegang mungkin awak boleh kena short. Dan short tu dah menyebabkan mati. Tapi kalau biasanya short yang, kalau contohnya arus tu masih terkawal, ingat lagi ada perintah ke apa, walaupun awak pegang, short dia takkan menyebabkan kematian. Macam mana kadang-kadang awak buka plug tu tiba-tiba tershort sebab dia dah ada perintah yang akan kawal. Maksudnya boleh diterima dengan badan manusia lagi. Awak cuma rasa sakit sikit je. Tapi kalau contohnya arus yang masuk tu banyak sangat dan awak pegang, itu yang menyebabkan boleh sampai kejang, seterusnya boleh membawa kepada kematian. Untuk yang sekarang ada juga teknologi yang kalau dia tak charge, dia tak sambung macam ni, dia akan terus off dekat sini. Ada yang ni mahal sikit lah, dalam 20 lebih ke 30 lebih ke macam tu. Jadi bila dia dah automatic off, tak ada arus. Jadi yang tu kalau baby pegang ke atau awak pegang sendiri, dia tak ada bahaya. Yang ni pun cikgu tak berani nak pegang sebab cikgu tahu dia akan kena short juga. Sebab ni cikgu beli yang murah punya, dekat DIY je. Sebab cikgu connectkan dengan lampu cikgu. Okey, jadi macam tu lah dia. Untuk jawab soalan tak? Siapa yang tanya? Mawadah. Is it Mawadah yang tanya tadi? Siapa yang tanya tadi? Dia. Oh dia. Dia jawab soalan tak? Jadi untuk keselamatan awak, letaklah awak punya wire betul-betul. Nama pun baby, dia akan telan apa yang ada kat depan mata dia. Okey, kita dah belajar tentang semua. Okey, nanti dulu. Nanti Iman yang tanya ke Ryan? Iman. Okay. Nanti selepas ni cikgu akan bagi peluang untuk awak tanya. Jadi, kita dah belajar semua jenis perkakasan yang diperlukan untuk sistem pengatur caraan. Jadi, berdasarkan buku teks, berdasarkan apa yang cikgu dah ajar, dekat ruangan komen, sila komen berapa jenis perkakasan yang awak dah belajar, yang awak boleh ingat. Awak tafsir diri awak sendiri, awak kenal dengan diri awak sendiri, awak ingat. Awak ingat simbol dia, awak ingat fungsi dia, yang mana, berapa yang awak betul-betul ingat. Tulis kat ruangan komen. Yes, jujur. Jujur je semua. Berapa yang awak ingat, berapa yang awak rasa, contohlah awak betul-betul lah ingat diode pemancar cahaya ni sebab dia warna-warni. Sekali tengok gambar je dah ingat. So maksudnya bila awak keluar lepas ni, awak dah tahu dah ini adalah diode pemancar cahaya. Tiba-tiba jumpa, awak boleh kenal. Okay, ada yang dapat 7, buat nilai. Ada yang dapat 8. Wow, okay, lagi-lagi. Siapa yang dapat 1, siapa dapat 2, tak apa, boleh je. Janji cikgu tahu awak dapat sesuatu. Hafizul buat apa? Cikgu suruh awak tulis berapa jenis yang awak rasa awak ingat yang awak dah belajar hari ni. Perkakasan untuk sistem mikro pengawal. Ada yang dapat 4, koim, ada yang dapat 5, bagus. At least cikgu tahu awak dapat sesuatu. Lagi, ada 46 orang murid dekat sini. Saya dapat 7 je cikgu. 7 pun kira banyak, jangan je. Bagus tu, bagus. 4 pun banyak juga, bagus. Sebab ini baru juga untuk awak. Aina Batrisha kata 5. Okey, ada tak yang dapat semua? Siapa yang dapat semua tulis saya. Arif Daniel, kosong. Okey, tak apa, ulang kaji balik. Lepas ni cikgu akan record balik. Cikgu akan record dan post this video dekat YouTube. Faik Ghazi kata 5, saya kata 9. Luqman Umar dapat 9. Siapa lagi dapat 9 macam Luqman Umar? Saya 2 atau. Kenapa atau? Kenapa ada atau? Kenal diri awak sendiri. Yakin. Iman Amani kata dapat 10. Wow, lagi banyak daripada Luqman. Okey, tak apa. Bagus. Okey, bagus semua. Berikan tepukan dekat diri sendiri. Cikgu nak dekat kamera semua buat tepukan dekat diri sendiri. Kurang sekali. Okey, bagus. Okey. Jadi, hari ini, awak dah belajar tentang Tinkercad. Jadi, tugas awak pada
hari ini. Okey, tak apa nanti dulu. Azan. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh sistem pengaturan yang dah buat. Yang cikgu dah buat. Iaitu traffic light. Masih ingat lagi traffic light? Siapa tahu traffic light ni pengatur caraan berulang ke ataupun kita ada 3 jenis, betul tak? Yang pertama adalah Berulang. 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 Yang kedua? Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Yo. Yang kedua? Pilihan. 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 Berulang. Lagi satu? Tak huruf J. Tujukan. Ya, betul. Kita ada 3 jenis Jujukan. pengatur caraan. Jujukan, pilihan dan berulang. Dan traffic light ni mana satu? Ulangan. Ulangan. Yes. Ulangan. Sekarang mungkin sebelum ni cikgu hanya bercakap atau bentangkan. Sekarang awak tengok sendiri macam mana sistem pengatur caraan atau papan antara muka untuk traffic light. Okey, boleh tengok dekat sini. Nampak tak? Nampak tak? Tak. Okay, cikgu akan besarkan. Nampak. Jadi ini adalah sistem pengatur caraan untuk traffic light. Kita ada lampu hijau, kita ada lampu kuning dan kita ada lampu merah. Lagi sekali cikgu akan ulangkan. Ini nama dia, apa nama perkakasan ini? Yang cikgu tunjuk Ulangan. sekarang. Bukan, nama perkakas ini. Kabel USB. Betul. nampak. Bagus. Kabel USB. Okey, seterusnya. Apakah nama yang ini? Warna biru ni, besar-besar ni. Mikro pengawal. Pengawal. Kurang tepat. Nama penuh dia. Papan mikro pengawal. pengawal. Jangan tinggal perkataan papan Papan mikro pengawal. Okey, seterusnya. Cikgu ada nampak warna hijau, warna kuning, warna merah. Apakah itu? Wire. Air. Kemudian yang ni apa? Perintang. Perintang. Betul. Perintang tetap. Bagus. Maksudnya awak dah ingat beberapa jenis perkakasan. Seterusnya yang ni apa? LED. LED dalam bahasa Melayu? Siapa ingat LED? Diode? Siapa ingat? Diode pemancar cahaya. Cikgu akan bagi 5 saat semua tutup mata. Bukan tutup kamera, tutup mata. Ingat, LED bahasa Melayu adalah diode pemancar cahaya. 5 saat dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Apa maksud LED dalam bahasa Melayu tadi? Daya pemancar. Okey, betul. Diode cahaya. Okey, sekarang fokus dekat slide balik. Inilah macam mana dia berfungsi. Okey, semua tengok. Okey, nampak? Nampak tak apa yang berlaku? Okey, lagi sekali. Nampak. Fokus dekat kabel USB ni. Yang ni dia tak bersambung lagi tau. Yang ni dia tak bersambung lagi. Sekejap, cikgu mute. Ryan, kenapa mute tu? Sila mute. Okey. Ini adalah okey. Boleh tak? Okey tak? Okey. Ini adalah apa tu tadi? USB. Jadi ini dia tak sambungkan lagi. Jadi bila cikgu dah sambungkan, cikgu dah masukkan input, arus dia dah mengalir. Nampak tak ni? Dia masuk. Kemudian apa perubahan yang awak nampak sekarang? Yang warna Lampu hijau menyala. Lampu hijau menyala. Kemudian lampu merah. merah menyala. Lampu kuning. Traffic light. Ya, betul. Sebab ini memang traffic light. Jadi nampak tak dia berulang? Apa maksud berulang? Bila arus masuk gunakan kita punya USB tu, dia akan mengalir. Satu kitaran lengkap lampu hijau mengalir macam sekarang. Kemudian dia ulang balik, dia berulang. Kemudian lampu merah. Yang ni pun cikgu salah warna. Sepatutnya hijau, kuning, merah, betul? Betul. Okey. Hijau, kuning, merah. Betul. Jadi yang ni pun kiranya macam cikgu tersalah. Salah formula dia, salah pasang. Sepatutnya lampu hijau dulu, lepas tu lampu kuning, lepas tu lampu merah.
Okey, yang ni dia lampu merah dulu. Okey, tak apa. Yang tu nanti cikgu boleh betulkan. Jadi masuk dekat sini, dia akan berulang satu kitaran lengkap, lampu hijau mengalir. Kemudian arus mengalir kitaran lengkap lagi, lampu kuning mengalir. Lampu kuning menyala. Okey, kemudian lagi satu kitaran lengkap, lampu merah menyala. Sebab itulah dia Nyala. kata berulang. Contoh, apa yang jadi kalau tak berulang? Maksudnya dia akan pergi sekali saja, lampu hijau je mengalir. Menyala. Kenapa cikgu cakap mengalir? Nanti dia akan ada ni. Apa itu? Apa dia Omar? Apa soalan dia? Accident. Ya betul. Apa yang jadi kat traffic light tu dia akan accident. Apa soalan ni cikgu tanya apa jadi kalau contohnya kita punya traffic light tu bukan pakai pengatur caraan berulang. Kita pakai jujukan contohnya. Sekali je, satu je mengalir. Lepas dia mengalir, kemudian dia menyala, dia akan terpadam. Itu maksud jujukan. Kat sini awak nampak dia berulang, dia akan ulang-ulang. Merah kuning hijau, tak berhenti. Tapi kalau jujukan, awak masuk je USB tu, awak masuk je input, arus mengalir, kemudian dia habis. Habis di situ sahaja.